Itu betul. Tapi yang buat di atas ni kena berhentikan. Sebab tu saya tanya saya. 50,000 juta setahun. 40,000, 10,000 juta simpan untuk masa depan. Ada 40. 10,000 juta tolong orang miskin. Petani, nelayan, buruh, pekerja-pekerja pengangkat kedah ini, rumah dia, diesel, bot bagi. Susah kan? Kita bukan Mali, bukan negeri Chad, bukan Somalia. Malaysia negeri kaya dengan hasil mahsulnya. Kemudian mengapa tak dibeli diagihkan? 10,000 juta bagi. Cukup. Tak cukup kalau disonglap oleh pemimpin. Cukup kalau diagihkan kepada rakyat. Saya jamin insya-Allah, yang mana tak ada beasiswa, yang mana sekolahnya tak berapa baik, kita bantu. Melayu kita bantu. Melayu kampung, Melayu bandar yang miskin, kita bantu semua. Cina, kalau ada Cina di bandar yang miskin, kita bantu. India di estate, bantu. Kenapa? Nak harapkan pemimpin MIC, dia tak bantu. Dia curi saham, sama lah macam UMNO juga. Michael shares, gone. Where gone? Don't know, gone. Illa poci. Jadi sama. Sebab itu saya tak heran. Sebab orang India, kawan-kawan kita orang Melayu pun you kena kempen. Bagi tahu orang India ni, kita orang Melayu ni, saya orang Melayu. Saya tak tolong orang Melayu. Saya nak bela nasib orang miskin. Tapi kalau saya tengok ada orang India estate miskin, saya sebagai orang Islam bertanggungjawab untuk bantu. Itu baru dipanggil pemimpin Islam yang adil. Kita tak kira. Baru kita nilai Islam yang tinggi, itu dia. Dari segi amalnya, bukan dari segi kempennya. Baik, itu rugi orang lain. Kalau kita ubah dasar kepemimpinan baru, kita ganti dasar tolong orang miskin ni, rugi orang Melayu. Orang Melayu yang ramai miskin. Ini nelayan yang miskin di Kuantan ni, dia bekal. Siapa dia? Orang Melayu. Tetapi salahkah kalau kita nak tolong sikit orang Cina atau orang India yang miskin? Kita tolong orang Melayu yang pelajar-pelajar, bagi dia bantuan supaya dia masuk universiti, bagi dia beasiswa. Kalau tak bagi dia beasiswa, dia tak boleh masuk universiti. Baik. Sekarang ada anak Cina, dia dapat 9A1. Kita kata tak boleh masuk sebab dasar Bumi Putra, dan tak boleh ambil jurutera. Saya tak setuju. Saya kata bagi kepada pelajar Cina. Tapi pelajar-pelajar Melayu kita kena bantu sebab dia susah. Sebab keluarga miskin, sekolah di Ulu Tembeling tak sama dengan sekolah Kuantan. Sekolah Kuantan tak sama dengan sekolah Kuala Lumpur. Kita kena fikir. Itu cara kita bertadbir. Dan bagi saya, ini lebih adil daripada dasar UMNO yang lakukan sekarang. Orang tanya, baik, Anwar, you dulu pemimpin UMNO. Pasal apa sekarang you kritik dasar ini? Saya kata, saya dalam UMNO, dan saya terima kasih kepada kawan-kawan dalam UMNO dulu yang bantu saya dan sokong saya. Saya dalam UMNO dulu, saya cuba nak ubah ni lah. Berhentilah rasuah. Malu kita kepada rakyat. Kita dah bercakap, kita lah harapan orang Melayu. Kerana kalau tidak kita membantu, siapa lagi? Yang berjanji bukan kalau tidak kita membantu, bukan. Kalau tidak kita, siapa? Ya, itu yang sebenarnya. Saya cuba lawan sungguh-sungguh. Saya cuba hormat pemimpin. Saya sokong Dr. Mahathir. Saya kata tak apalah. Dia ada orang tua, dia buatlah sikap. Kenyataan lah ada apa-apa. Saya datang ke Pahang, saya buat apa? Rumah kos rendah di Kuantan. Saya cakap masa tu menteri besar, Tan Sri Khalil. Ini soalan bandar kena ambil berat. Parti, bagi projek betul-betul. Dia pun tak ada lagi belakang lah. Kenal kat dia lah. Ya, betul. Sebab tu saya tak, dia nak maki saya, nak kutuk saya. Soal dia kata, seks lah, ejen Amerika lah, berkhianat lah, lantak awak lah, aku tak peduli. Kata, fitnah awak jawab dengan Allah SWT besok. Aku fitnah, keluar aku lawan. Pukul, rebah, berdarah, telanjang,
keluar, aku lawan. Masuk penjara 6 tahun, keluar, aku lawan lagi kuat. Ya. Kenapa? Saya yakin dengan perjuangan ini. Saya tak percaya orang Melayu boleh ditipu semudah itu. Ada orang kata saya, susah. Orang Melayu ni dia tak faham. Orang Melayu ni dia semangat tahi ayam, hangat-hangat tahi ayam. Kalau dia dapat RM50, mata dia dah rabun. Saya kata ada orang Melayu macam tu. Saya tak percaya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan satu bangsa sekeparat sampai macam itu. Saya tak percaya. Saya serah. Yang kita boleh buat, kita bermusyawarah di kalangan kita. Wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sekarang kita ambil keputusan. Fa idza azamta, kita ambil tekad, kita kerja, kita amal, kita khidmat, kita berjuang. Fatawakkal 'ala Allah, dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya yakin. Keyakinan saya. Dalam penjara saya tak berganjak kepeniran itu. Saya kata tak apa. Saya tak tahu. Dia hukum saya 15 tahun penjara. Masuk penjara, lepas tu dia kata salah aku. Saya tak salah. Salah saya salah rasuah. Rasuah saya bukan saya ambil duit, bukan saya ambil tanah, bukan saya ambil balak. Saya cakap dengan polis. Maka saya kena 6 tahun kerana bercakap dengan polis. Penjara. Menyesal? Saya tak menyesal. Saya kata kita terima. Ini ujian daripada Allah SWT. Kerana dulu pun di mana-mana saya bersyarah, saya guna hadis Rasulullah SAW. Kan sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah SAW, ayun nasu asyaddu bala'an. Manusia ni banyak ni, siapa yang paling banyak terima ujian? Balak daripada Allah SWT, ujian daripada Allah SWT. Kita ingat kita kan? Dah. Jawab Rasulullah, al-anbiya'u summal amsalu fal amsal. Yang paling banyak menerima ujian bukan kita. Ujian kita ini terlalu kecil kerana iman kita tidak terlalu mantap. Allah tidak tekankan lebih daripada itu. Yang paling banyak menerima ujian al-anbiya'u, para nabi. Lepas itu summal amsal, orang pengikut-pengikut, sahabat-sahabat, tabi'in. Kemudian fal amsal. Dan orang-orang lain yang nak pegang pada prinsip ni. Tegakkan keadilan, nak bawa ke perubahan. Jangan guna kuasa untuk rasuah. Itu dia. Dan kalau kita dah faham macam tu, kita nak menyesal macam mana? Kalau orang tanya saya, siapa mau dah jadi pemangku Perdana Menteri, santap dengan sultan? Makannya enak, pakaiannya smart, rupanya ganteng, kata orang Indonesia. Iya, sekap. Rupanya seperti mana ada sebut, itu Cikgu Zulkifli sebut, keluar televisyen saban hari ditonton. Siapa mau? Dari situ turun dari makannya santapan di raja ke santapan penjara. Tahu makan di lokap macam mana? Ni saya ni dah jadi ni. Dan layan mari kalau faham dulu durian, sebut durian, bukan dia hantar 2 biji, 1 lori. Ha. Nah, ikan patin 4 punya hidangan. Nak makan, punya jaganya. Pergi ke lokap polis, bubuh bungkus dalam plastik, lepak je ke dalam. Ya Allah. Ha. Rasa hina? Tak ada. Sebab saya tak marah dengan polis itu dilarang. Dia kata, biar hina Tuan Anwar. Jangan cakap dengan dia, jangan salam dengan dia, jangan jawab salam dia. Itu peringkat awal saya kena. Biar you boycott dia betul-betul. Kerana dia ni jahat. Okey, saya terima. Saya lalu makan, saya makan. Saya tak lalu makan, saya tak makan. Pinggang tambah ramping. Kurus, kering masa itu. Kesian, sebab tu saya kesian dengan Azizah dengan anak-anak. Kerana dia tengok saya masa itu. Dan cukup susah bagi mereka. Tapi saya kata, ini kita bukan kita tak ada pilihan. Orang kata, you patutlah, sokonglah, tak apalah, AP pun AP lah.
Saham pun saham lah, ambil apalah susahnya. Biar dia orang nak curi balak, biarlah tunggu lah, biar dia curi dulu. Bila masa you jadi Perdana Menteri, you betulkan? Saya kata tak boleh, tak upaya. Ada hadnya. Nak kena tak tolak ansur saya pun tolak ansur saya, bukan hero sangat. Bukanlah kata saya, berani tu tak juga. Sokong saya, setia lah. Maka inilah pemimpin kita, Dr. Mahathir Mohamad, bagilah sokongan. Dia sokong, terajam gitu. Dan tak pun. Sebab, tapi ada pilihan. Pilihan, kalau ada kita kata pilihan macam laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Pilihan Allah Subhanahu kata. Dan firman Allah Taala ada pilihan tu. Nak jadi fi ahsani taqwim, jadi manusia yang paling tinggi derajatnya, atau pilih jadi the lowest of the low, asfala safilin. Itu pilihan Allah bagikan. Tapi bila gunakan akal kita dan iman kita, sebenarnya tidak ada pilihan. Kerana pilihan itu semua jadi, nak jadi baik pun boleh, nak jadi jahat pun boleh. Ada pilihan kan? Bagi kita, tidak ada pilihan. Kerana kita kata, kita dilahirkan untuk jadi baik. Untuk bawa perubahan. Islah mastata'tum. Bukan khianat mastata'tum. Bukan fitnah mastata'tum. Bukan rasuah mastata'tum. Ini yang ada ni, rasuah seupaya kamu. Kontrak itu sapu. Kontrak ni sapu. Sebab tu saya bagi tahu menteri. Kalau awak marah dengan saya, ingat saya fitnah. Kerana menteri pun ramai kawan saya. Saya kata kalau fitnah boleh buat laporan. Kalau awak takut saya bagi ucapan garang, awak betulkan. Hapuskan rasuah. Ini duk buat macam tu juga. Tak berhenti. Ini kebetulan Dr. Mahathir bergaduh dengan Rafidah, keluar cerita AP. Kontrak tak keluar. Saya sebut 98 lagi besar rasuah. Bukan sekadar luar. Duit UMNO ribu juta ringgit pun hilang. Duit UMNO. Orang UMNO ni bagi tahu ni heran saya. Heran bin ajaib. Ni sebab apa? Duit dia sendiri ni. Duit UMNO ni. Hilang 1,000-2,000 juta ringgit. Macam mana nak buat dah? Takdir. Kalau macam itu sikap awak, macam mana awak nak bela nasib rakyat ni? Tak boleh. Sebab itu saya kata, saya tak musuh dengan ahli-ahli UMNO. Tapi saya nak rayu kepada mereka. Ambil, timbang pendapat saya betul-betul. Saya tak musuh. Saya tak ajak berkelahi. Saya ajak bawa perubahan. Kita guna sistem. Kita ada raja berperlembagaan. Kita hormat sistem raja. Kita hormat sistem perlembagaan. Kita hormat hukum. Negara hukum. Negara ikut rule of law. Negara ikut hukum, bukan hukum rimba, bukan law of the jungle. Ni yang sekarang ni law of the jungle. Kamu kuat, kamu sepak orang tak kuat. Kamu ada harta sikit, kamu sapu. Ini mengingatkan saya seorang nasihat, seorang ulama terkemuka India. Nama dia Maulana Abul Hasan Ali Nadwi. Abul Hasan Ali Nadwi ini dia sebut 3 ciri masyarakat jahiliah. Kalau saya sebut orang jahiliah, dia marah. Bukan. Saya kata, saya nak kutip pendapat Maulana Abul Hasan Ali Nadwi, seorang ulama besar India. Dia kata 3 ciri masyarakat jahiliah. Bukan sekarang jahiliah, bukan jahiliah. Ciri dia. Apa dia? Yang pertama, orang ada kuasa. Bila dia ada kuasa, dia sombong dan bongkar. Siapa soal, gam. Siapa cakap banyak, masuk penjara. Siapa petikai dasar rasuah dia padamkan sama sekali. Siapa soal, kontrak dia, beasiswa anak dia, kerja dia dibuang. Ini ciri masyarakat jahiliah. Perangai dia angkuh. Contoh yang paling buruk, yang jelek yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim, contoh Fir'aun. Sebut ana rabbukumul a'lam. Seolah-olah dia dah jadi Tuhan. Maulana Abul Hasan Ali Nadwi kata, pemimpin-pemimpin sekarang bukan Firaun, tapi ciri masyarakat jahiliah. Ada kuasa dalam Islam ni, kuasa jaga. Kuasa ni amanah. Amanah jaga rakyat, bukan jaga anak bini. Jaga anak bini tak patut. Bukan bagi kontrak ke anak, bukan bagi saham kat menantu, bukan bagi AP kat kawan-kawan, kroni. Ini ciri masyarakat jahiliah yang pertama. Yang kedua, orang yang kaya. Bila dia kaya, tak bayar zakat.
Bila dia kaya, dia guna riba, menindas orang yang susah. Jangan harap orang nak dekat dengan dia. Dia kaya,